sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bacalah al-mu'awwidhataini. Okey, saya tulis ejaan dia al-mu'awwidhataini. Surah An-Nas kan? Aha. Mu'awwidhataini. Ni ke Sarah tengok. Surah An-Nas. Al-mu'awwidhataini ada dua, iaitu surah Macam nak buat ni? Al-Falaq dan An-Nas. dan surah An-Nas. Dua ni kategori dia al-mu'awwidhataini. Al-Mu'awwizatain. Ataupun Surah perlindungan surah perlindungan. Atau ada lagi satu nama dia Al-Muqashqishatain. Al-Muqashqisatain. Muqashqishatain. Al-Muqashqisatain. Muqashqishatain. Al-Muqashqisatain. Tapi biasanya glamour ni yang ni. Al-Mu'awwidhataini. Baik. Perkaitan dia, kalau kita tengok dekat sini, Ain, Zal. Ada Mim, Ain, Zal, sorry. Daripada kita baca A'udhu. Kan dalam surah An-Nas dan Al-Falaq, Qul A'udhu. Kan, Qul A'udhu. So yang ni daripada perkataan A'udhu. Aku berlindung. Ataupun kita baca A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Nama dia Al-Isti'adzah. Aku nak tutup lepas ni. Al-Isti'adzah. Berapa panas? Kita boleh bising kita. Oh, buka aircon. Ani kita tengok. Tak buat pun. Ya, aku tak boleh di sini. Boleh. Okey. Sikit. Sorry. Okey. So sebab dia al-isti'adzah. Apa maksud isti'adzah? Mohon tu nota apa kalau Dak ni sorry. yang belajar. Dak belajar dengan Ustaz itu Yusuf Arba'in. Oh, Dr. Yusuf Ma'i. Doktor, bakal doktor. Dia PhD juga kan? Ya. Saya dengan Ustaz Yusuf satu tim lah. Kalau dekat Tadabbur Center dekat Bangi. Ustazah, 5,000 orang join kita ni. Masya Allah. Semoga dapat. Okey. So isti'adzah adalah mohon perlindungan. So ini dua surah yang nak minta perlindungan. Ini pengenalan awal lah. Isti'azah. Okey. Al-isti'adzah. Dah. 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 Zal. Sorry. Al-isti'adzah. Dia sama kan macam Asta'in? Ya. Tapi kalau yang tu tak ada zal. Ya. Yang tu isti'anah. Al-isti'anah. Okey, apa beza? Al-isti'adzah minta perlindungan. Al-isti'anah minta Bantuan. bantuan. Barakallahu. Yang ni yang kita jumpa nasta'in tu lah dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kan? Yang ni al-isti'adzah yang daripada perkataan a'udhu. Baik. A'udhu sebab ada dalam kedua-dua surah. Right. Begitu juga kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya mohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Maka dekat sini ada mu'awwidhataini dengan ataupun nama dia muqashqishataini. Muqashqishataini. Pemisah ataupun yang ni kita kata perlindungan lah. Okey, dua surah ini. Nabi SAW suruh kita baca sebelum tidur misalnya. Ataupun bila kita kelak dan surah ni memang kena jadi kelaziman kita lah. Kan? Baik, secara asasnya kenapa dua surah ni? Kita akan lebih banyak surah Nas. Tapi kenapa secara asas, apa persamaan antara dua surah ni? Kerana nak minta perlindungan. Cuma perlindungan yang different type of perlindungan. Betul. Baik, kalau surah Al-Falaq daripada eksternal, cabaran ataupun ujian ataupun kita kata apa? Bahaya daripada eksternal, luaran. Berapa jenis? Cuba baca tengok surah Al-Falaq.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dah percintaan. min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Empat jenis. Min syarri itu empat jenis. Okey. Daripada Allah nak minta perlindungan kepada Allah daripada perlindungan di empat benda yang eksternal. Baik. Berbeza dengan surah An-Nas internal. Okey, Dalam. cuba baca. Qul Kalau a'udzu kita birabbin baca, nas. Malikin nas, ilahin nas. Okey, yang ni semua kita baca tu kan? Allah. Jadi ini bagus Ustaz. Min syarri Min syarri waswasil khannas. Ada min syarri lagi tak? alladzi yuwaswisu Sekali fi saja. sudurin Min nas syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia satu. Berarti ada satu je min syarri. Mm-mm. Min syarri ini daripada perkataan min syarri ini, min daripada syarri, keburukan, kejahatan. Berapa jenis keburukan yang ada dalam surah An-Nas? Dia Tak apa dia kata. berapa jenis keburukan? Berapa jenis keburukan atau kejahatan yang ada di dalam surah An-Nas? Kalau ikut Oh, satu. kalau apa dia? Sarah dah ada nota boleh. Tak betul. Saya pun belajar dengan Ustaz Yusuf. Ustaz Yusuf memang guru kami dari Tadabbur Center. Ustaz Yusuf Agam. 3 jenis. Oh, kita hari ni saya lupa nak pesan juga kita nak buat mushaf juga. Ada boleh Tapi boleh. tak apa, kita boleh baca je surah hafal. Ya. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas Tiga. minal jinnati wan nas. Empat. Dalam surah An-Nas. Ada berapa perkataan min syarri? Satu saja. Aha. Tapi berapa jenis perlindungan Okey, empat tu kan? beberapa jenis yang belakang tu, Lofa, Sarah, sebenarnya penerangan. Okey. Apalah, So, satulah. Sebenarnya Akbar. dia satu je. Basic dia satu je. Okey. Boleh? Tapi aku dah buat live ni, boleh ambil sini je nanti. Ya, okey. Off lah. Okey. Baik. So, internal maksudnya apa? Dalaman. Eksternal maksudnya apa? Luaran. So, daripada luaran, cabaran dia 4. Daripada dalaman, cabarannya 1. Okey. Baik, dah habis lagi. Saya tak mahu lagi pergi surah An-Nas sebab kita nak bagi nampak apa kaitan dua surah ni yang Nabi suruh baca sangat. Sekali dalam hadis ni, saya baca hadis lagi sekali. Rasulullah bersabda kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bacalah al-muawwidhataini, yakni surah Al-Falaq dan surah An-Nas dalam solatmu kerana seseorang yang meminta perlindungan kepada Allah dengan keduanya lebih baik dari lainnya. Baik, tu kalau kita baca dalam solat. Kalau tak baca dalam solat pun bacalah bila-bila. Sebelum tidur, subhanallah. Sebelum tidur ataupun masa kita keluar, ada sebarang apa-apa saja. Surah ni surah yang sepatutnya Protection. kelaziman. Dan ada satu hadis riwayat At-Tirmizi, dia kata apa? Allah telah menurunkan ayat-ayat kepadamu yang tidak ada tandingannya. Tak ada tandingan. 3 kul ke Anas? An-Nas dan Al-Falaq. Okey. Okey, 3 qul tu sebenarnya disebabkan bacaan permulaan dia qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau surah perlindungan, qul huwallah tak masuk. Okey. Qul huwallah tak termasuk dalam surah yang memohon perlindungan. Maka sebab tu surah perlindungan 2 surah ni sahaja kita sebut nama Al-Muawwidhataini. Baik, cerita panjang dia sikit, saya share dia sikit sebelum kita masuk surah An-Nas ni. Satu hari Nabi disihir. Okey. Maka turunlah surah ini untuk orang kata apa, memberi kesembuhan dan melepaskan Nabi SAW daripada kejahatan. Dua-dua jenis kejahatan. Maka turun surah ni, kedua-dua surah ni untuk menyelamatkan kita daripada sebarang bahaya dan penyakit. Baik. Sebelum masuk surah An-Nas secara detail, satu lagi benda saya nak abang. Tadi kita tengok jenis kejahatan. Nampak apa nak minta perlindungan daripada kejahatan, keburukan ataupun apa-apalah kan, keburukan, kejahatan yang mana penyakit ada eksternal, ada yang tadi kita tengok surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu
min syarri ma khalaq. Betul? Satu, saya tulis kecil min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Saya minta maaf tulis kecil-kecil, nak bagi nampak je dulu. Kemudian wa min syarri nafasati fil 'uqad. Okey. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey. So berapa jenis? 4 jenis. Okey, daripada sihir, daripada bahaya, daripada malam. Yang ni kita akan detailkan bila kita masuk surah Al-Falaq. Tapi nak bagi nampak, yang ni minta luaran 4 jenis. Dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. So pasal was-was je lah, sangkaan Tapi di hujung dia kan, Lofa, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ingat tak apa maksud alladhi? Yang. Cuma tu saya kata kalau alladhina beza kan. Cuma basically alladhi maksudnya yang. Bila maksud yang, dia maksudnya menerangkan. Betul tak? Saya datang dengan kereta yang baru saya beli. Maksudnya nak cerita terang lagi. Okey. So bila Lofa jumpa dalam ayat surah An-Nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, maksudnya menerangkan, minal jinnati wan nas, yang membisikkan kejahatan, keburukan dan sebagainya. Minal jinnati wan nas, iaitu yang membisikkan tu. Yuwaswisu nanti kita akan tengok, membisikkan. Daripada jinnati wan nas, bererti yang membisikkan kejahatan tu mungkin daripada jin, mungkin daripada manusia. Tapi tetaplah kejahatan dia adalah yang memberikan bisikan. Bererti kejahatan atau keburukan yang ada dalam surah An-Nas ni satu je. Faham tak? Satu je. Berbanding dengan surah Al-Falaq ada 4. Baik. So bahasa orang apa Malay word was-was sampai daripada bahasa Arab lah sebenarnya. Ya. Was-was ni kita kata keraguan kan. Betul lah, keraguan. Sangkaan tak? Sangkaan, menimbulkan, kita kata apa? Syok bersangka. Bisikan-bisikan lah. Was-was ni bisikan juga. Begitu. Okey. Tapi kita tak ada dekat sini. Dalam surah Al-Falaq menyebutkan sifat Allah satu sahaja. Qul a'udzu birabbil falaq. Betul? Okey. A'udzu kita dah tengok dah, mohon perlindungan. Itu maksudnya Tuhan yang menciptakan Tuhan yang menciptakan. Qul a'udzu, saya tulis dengan pen hijau. Pen hijau maksudnya kita tengok nama ataupun sifat Allah. Baik. Okey. Dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Dengan Tuhan, kita terjemah Tuhan dulu. Okey, Tuhan. Al-Falaq ni sebenarnya dia ada banyak terjemahan, antaranya yang membelah, subuh. Ba kat depan tu dengan dengan Oh, Barab. Ba ni dengan. Dengan Tuhan yang menciptakan. Dengan Tuhan, kita sebutlah dulu dengan yang menciptakan, yang membelah. Al-Falaq juga maksudnya membelah. Tapi kita ambil terjemahan asas dulu. Baik. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian tu min syarri ma khalaq. Betul? Maksudnya kita mohon perlindungan dengan sifat Allah yang Maha Mencipta, Maha Membelah dan sebagainya. Kita sebut nama Allah sekali je, birabbil falaq. Maksudnya dalam surah Al-Falaq hanya ada sekali nama ataupun sifat Allah. Berbanding bahaya yang ada 4. Dalam surah An-Nas, cuba tengok, kita baca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada berapa? 3. Berarti dalam surah An-Nas, kita sebut yang pertama Rabbin Nas. Tuhan manusia. Kemudian Malikin Nas. Raja manusia. Kemudian Sembahan Ilahin Nas. manusia.
Berarti ada berapa sebutan nama atau sifat Allah 3. dalam surah An-Nas? 3. Tapi kejahatan yang kita nak minta perlindungan daripadanya hanyalah 1. Nampak tak? Nampak juga. Bolehlah kita tarabut sikit-sikit. Maksudnya kan cepat sangat. Okey, boleh. Okey, dalam surah Al-Falaq kita nak maksudnya macam ni lah. Kenapa dalam surah Al-Falaq kejahatan banyak ni kita nak minta perlindungan daripadanya. Tapi kita sebut nama Allah sekali je. Berbanding surah An-Nas, kejahatan kita nak minta perlindungan daripadanya 1 je. Tapi nama Allah sampai 3 kali. Maksudnya besarnya benda satu kita nak minta tu. Besarnya. Dalam. Dalam. Kenapa yang ni? Yang luar tu macam boleh nampak kot. Kalau kita fikir logik. Luar tu itulah orang luar. Oh, okay. Benda It's luar. easier to control the external rather than internal Exactly. punya Kerana kejahatan. yang kejahatan dalaman ini melibatkan agama. Ataupun kita sebut akidah juga boleh. Berbanding eksternal, ini kita cerita tentang jasad, kita cerita tentang dunia, kita cerita tentang kehidupan sekeliling kita, harian kita. Dia mungkin tidak memberi kesan yang besar kepada agama dan akidah kita. Tapi bisikan-bisikan boleh memberi kesan yang besar kepada agama. Takutnya. Maka sebab tu sebenarnya hikmah dia, subhanallah, Allah sebutkan untuk berlawan ataupun nak minta perlindungan kepada Allah daripada 1 ni, Allah datangkan dengan 3 nama dia. 3 sifat dia. Berbanding dengan 4 ni. Kenapa Allah mention ataupun highlight His name before we ask for protection? Okay. Kita akan tengok sekejap lagi kenapa Rabb, apa maksud Malik, kenapa ilah. Okey, maksudnya perbezaan-perbezaan ini ada. Dan kenapa An-Nas? Sedangkan Allah Tuhan semua makhluk. Allah adalah raja kepada semua makhluk. Tapi dispesifikkan kepada manusia sahaja. Kenapa manusia? Kenapa manusia? So yang ni pun kita akan jadi perbincangan. Faham. Okey, so dekat sini Nak nampak gambar. tak? Kita nak memahami bahawa bukanlah kita kata cabaran kejahatan luar ni tak bahaya dah. Bahaya juga. Cuma nak bagi tahu daripada satu sudut, dia tidak memberi kesan besar seperti mana kejahatan yang satu ni. Dan kejahatan ni memang bisikan. Tapi ada 2 pula jenis bisikan. Bisikan antara jin dan manusia. Bisikan syaitan bisikan manusia ni maksudnya bukanlah. Maksudnya cakap-cakap orang lah. Ya. Sebenarnya Orang yang mengadu domba, yang kita sampaikan faham berita. Kita faham macam syaitan ni, syaitan daripada jenis jin je. Yang masih kita dengar bisikan-bisikan. Hati teluk kita, sorang apa hati semua tu kita. kan? Sebenarnya tak. Ada syaitan daripada bentuk manusia. Dan bukan betul. saya kata, ni Allah yang kata. Maksudnya macam mana tu? Macam Okey, mana? ada manusia yang bersifat syaitan. Yang jahat Syaitan lah. ni sebenarnya sifat jahat. Okey, maksudnya Makhluk yang tak mau sujud pada Adam, iblis. Sifat dia syaitan. Syaitan adalah sifat. okey. Sebab tu kita Baru clear hari ni. Boleh tak? Ni antara pendapatnya lah. Kita nak faham, katalah manusia kan. Katalah manusia. Manusia bisikkan jahat, membisikkan benda yang jahat kat kita, suruh kita buat Perangai dia tu perangai syaitan. syaitan. Tapi iblis tu mempunyai perangai syaitan. Jin So tu nak ada beritahu, orang syaitan. iblis ataupun jin, perangai dia syaitan. Manusia pun ada perangai syaitan. Itu membisikkan perkara-perkara yang jahat. Okey, faham. Sebab tu kita Kenapa dia tak sebut iblis kat sini? sebab perangai kita nak highlight pada perangai. Tak, kenapa? Kat sini tak sebut iblis. Okey, nanti kita akan tengok hikmah dia. Tapi jin adalah bentuk yang lebih, kita kata lebih besar. Merangkumi ke? Merangkumi. Jadi jenis makhluk. Maksudnya antara pecahan-pecahan jin tu adalah iblis. Antaranya Allah ada soal. Mungkin macam tu maksud dia. Tapi saya pun tak berani nak kata. Nanti kita akan tengok juga. Baik. Alright. Tapi kita nak kata kerana syaitan, sifat dia tu ada juga pada manusia, yang membisikkan, yang meragukan, yang memberi keraguan. Maka sebab tu An-Nas ada di sini. Ada apa? Tak ada apa. Okey. Baik. So ini nampak saya nak Boleh padam? Okey, so clear surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Sebab itu dia datang dalam satu package Al-Mu'awwidhataini. Dua surah yang Perlindungan. minta perlindungan.
Okey, so kita nak masuk surah ini. Mu'awwizatain. Boleh. Boleh. Mu'awwizatain. Apa Ustaz? Mu'awwizatain. Mu'awwizatain. Syaitan-syaitan daripada jenis manusia dan daripada jenis jin. Jadi manusia boleh jadi syaitan. Saya tak pernah Patutlah orang cakap mendalami syaitan dalam ni. dengan jinnah tu, tapi bila Lofa tanya saya boleh mendalami lebih dalamnya. Kenapa jin tu kan? Kenapa ramai sangat manusia yang berperangai setan Ustazah? Yang tu saya tak boleh jawab. Tapi maksudnya kita boleh katakan macam ni. Bila Allah sendiri yang letak dalam Quran, maksudnya satu bentuk kita kata apa? Pengiktirafan kau. Iktirafan macam benda-benda baik. Macam kan? dia bukan Macam not to Allah- recognition is a good thing. Bukan nak kata Tapi dia highlight lah benda tu. Ya, maksudnya memang ada. Sebab itu nanti kita akan tengok kenapa Anas tu. Bahkan ada setengah ulama dia bincang bisikan syaitan manusia lebih lagi bahaya daripada syaitan jin. Sebab apa? Wow. Sebab syaitan manusia kita nampak. Dan kita boleh percaya. Kan kita boleh percaya. Syaitan ni betul tak kadang-kadang kita ada dapat bisikan kita macam Kita sendiri boleh macam tepis lah. Apa nama macam terniak macam ni astagfirullah. Tapi kalau Bila manusia ada orang main dekat kita. lebih convincing lah. Sebab okey contohnya dia bukan sekadar perkataan, mimik muka dia, expression dia. Tambahlah kan macam contoh saya main kat Lofa ataupun Sarah. Saya rasa kan. Diorang mesti macam Dah bagi perhatian dah. macam kan. Betul Kan, juga dia cakap awal ni. Ini benda yang sebab yang saya buat kat Lofa dengan Sarah hari tu, hari kemarin hari Ahad saya ada cerita pasal Aisyah. Kan ada satu convention sebat dengan Aisyah. Aisyah cerita dalam banyak benda kita ingat sebenarnya keilmuan dia, isteri yang paling dicintai Nabi dan sebagainya, adalah satu peristiwa yang Allah sucikan dia dalam hadis al-Ifk. Surah An-Nur Surah An-Nur. Peristiwa al-Ifk, tuduhan jahat ke atas Aisyah. dengan Sufyan. Kalau kita tengok dalam surah tersebut, ada peristiwa tersebut yang memulakan spread the issues ataupun memviralkan. Contoh kata viral adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mula dengan apa? Sangkaan. Dia mula dengan sangkaan. Sebab tu dalam surah Al-Fatihah dia datangkan, dia kata ada satu ayat auzubillahi minasyaitanir rajim, ishtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kamu daripada bersangka-sangka. Walaupun mungkin sangkaan kita baik, tapi still bersangka-sangka, kita tak tahu betul ke tak. Kan? Ni betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Jadi sebelum kita pi sampai kepada kita duk fikir betul ke tak betul, betul ke tak payah fikir. Tak payah bersangka-sangka. Kat dia hadis tu lah kan? Macam tu. So dalam surah cerita tentang Aisyah, Abdullah bin Ubay, saya baca satu riwayat dia kata macam ni. Abdullah bin Ubay ni, dia tak bagi statement pun, dia tak keluarkan statement pun. Tapi Cuma dia spark the question. Contoh, bukan tu Aisyah dengan tu bukan Aisyah isteri Nabi dengan Safwan. Kau buat apa yang dulu? Agak-agak orang yang dengar ni, daripada tak berfikir, aku berfikir dia berfikir tak? Kan, betul juga. Apa seolahnya begitu. tu hati lah kan. Ya. Tapi betul tak? Yang membisikkan tu kita dengar, kita tengok expression muka. Ada orang yang bantu kita berfikir. Daripada mula-mula kita tak ambil tahu pun. Tapi bila ada orang macam kan, contohnya begitu. Realistik tak benda tu? Ya. Dan berlaku tak dalam kehidupan seharian Ya. kita? Maka sebab tu para ulama dia bincang kenapa nama Aisyah tidak disebutkan secara jelas dalam surah ni. Yang saya share dengan Lofa pada awal. Kenapa? Kerana sebahagian, yang pertama, nama yang dimentionkan di dalam Al-Quran, Oh, tetapi yes. nama yang didiamkan, yang pertama ikut penting dan tak penting lah. Maksudnya penting kalau kita nak tahu dalam kes ni namanya Aisyah. Penting ke dalam kes isteri Nabi Zakaria yang mengandung setelah umurnya panjang, tak ada nama kan Nabi Zakaria kan? Tapi mengandung, diceritakan wanita tersebut. Penting ke kita nak tahu siapa nama Wamra atau Fir'aun? Penting ke kita tahu nama Asyah? Tak penting. Yang penting pengajaran dia. So nama yang didiamkan berarti tidak penting berbanding dengan pengajaran. Yang kedua, para ulama bincang juga, kenapa dalam situasi lain semua tak disebutkan nama, tapi dalam kisah Maryam ada nama dia. Maryam satu-satunya nama wanita yang disebutkan dalam Quran. Sebab suci. Sebab
suci dan benda yang dia hadapi takkan berulang lah dekat mana-mana wanita. Suci dan takkan berulang. Ataupun hamil tanpa kita kata mengikuti ataupun komit dengan satu perkahwinan ataupun satu hubungan kan. Maryam kan melahirkan dengan keadaan suci kan. So wanita lain takkan ada dalam jumpa macam tu. So dia je, Maryam je. Berbanding dengan apa yang berlaku dekat Aisyah, difitnah, diviralkan, netizen, sebab netizen cakap akan berulang tak? Berulang. Dan kisah ni, kisah pendustaan ke atas Nabi dan juga Aisyah. Sehingga kan dingin, bukan sekadar dingin, Nabi minta pandangan kawan-kawan, sahabat-sahabat, nak cerai ke tak cerai. So kita tengok fitnah yang dimulakan oleh seorang. Bila spark the issues, spark the question, viral, semua orang tekan share dan sebagainya, kan? Maka memberi kesan kepada rumah tangga Nabi. Bahkan berlaku pergelutan, pergeseran antara Aus dan Khazraj. Dua puak yang terbesar. Selepas selepas ketiadaan Nabi. Oh, ketika itu. Sebab apa? Sebab dia tak tahu nak menyebelahi siapa. Orang cakap pasal Aisyah isteri Nabi. Tapi marah Aisyah tu tak terpadam lah selepas even wafat Nabi. Betul. Tu jadinya perubahan Muawiyah tu kan. Walaupun wahyu dah turun menyucikan kan, mak dia kata Aisyah bangkit, pergi kan dekat Nabi kan. Maksudnya macam ucaplah terima kasih. Aisyah kata aku tak akan ucap terima kasih kepada orang. Aku akan memuji Allah. So saya suka stand Aisyah tu. Walaupun kita itu menunjukkan kemanusiaan. Kalau nanti Lofa dengan Sarah ada rezeki, ada kesempatan masa juga, boleh tengok juga macam mana rumah tangga Nabi dan juga para isteri. Macam kita akan belajar tentang kemanusiaan dalam rumah tangga. Sebab dia pun mungkin ada semua orang fikir macam ni. Nabi tak apalah, Nabi. Tak, Nabi ada merajuk dengan Zainab, dengan Hafsah, dengan para isteri lah. Nabi ada merajuk juga. Aisyah membuktikan dia marah, dia merajuk, dia cemburu. So kita nak katakan rumah tangga siapa lagi bila kita sebagai seorang yang berumah tangga, siapa lagi kita nak tengok? Mestilah rumah tangga Nabi. Macam tu kan? Okey, bismillah. Panjang surah An-Nas. Surah An-Nas kita bismillah, kita dah syarah dah hari tu. Sarah tak ada dengan bismillah. Tapi tak apa, kau nak ulang? Ikut je tak apa, mana-mana je. Bismillah di mana? Bismillah kelas pertama. Jadi Sarah tak main masa tu. Oh, the first one ke? Ayat first one. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit tak apa, kita dah boleh dengar. Sikit. Sejak ni. Mula dengan bismillah. Kenapa ba? Kenapa dia tergantung? Kita pula cakap. Lofa lah. Tak ada. Try lah. Betul. Tapi kalau Lofa suka yang ni. Kenapa Allah gantungkan ayat ni? Kenapa dia mulakan dengan huruf ba, iaitu dia panggil harf. Betul. Harf kan? Betul. Iaitu perkataan yang tidak boleh berdiri sendiri, macam di, betul. ke, dengan. So it's ba tu dengan, kan? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah yang Maha Penyayang. Dan before ba tu Allah ibarat macam Bismillahirrahmanirrahim ni, Allah sediakan tempat kosong sebelum ba tu, macam a blank. Di mana kita perlu isi blank tu dengan setiap perbuatan kita di sehari-hari. Okey, ni kita katalah yang maha pemurah, ataupun yang ni yang maha penyayang. Sebenarnya yang maha pemurah penyayang tu lebih kurang je perbincangan kita dalam bahasa Melayu. Cuma dalam bahasa Arab akan berbeza. Okey, sedikit sebanyak Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, atau maha penyayang lagi maha pemurah. Terjemahan kita macam-macam sikit kan. Sebab dia tak ada perkataan yang kita kata sesuai nak terjemah dalam bahasa Arab ni. Baik. Kalau dekat sini dengan ini adalah, kalau saya pergi sikit dalam bahasa Arab. Okey, dalam bahasa Arab okay, dalam bahasa Arab ada 3 jenis perkataan. Okey, 3 jenis perkataan. Yang ni lupa belajar lah. Kita tengok sikit ni. Okey, 3 jenis perkataan dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah ismun. Dia adalah noun. Yang kedua adalah fi'lun. Kata perbuatan, iaitu verb atau perbuatan. Yang ketiga adalah harfun. Harfun, iaitu huruf ataupun kita sebut partikel. Huruf ni maksudnya yang ni saja, satu-satunya yang ni tak boleh duduk dengan sendiri lagi, kita tak faham. Kepada,
daripada. Saya pergi kat Sarah, saya kata, Sarah, daripada Sarah. Hmm. Sarah pun macam, daripada apa yang saya nak masukkan, tak faham. Tapi kalau verb, maksudnya verb adalah, contohlah saya pergi, saya kata, Sarah minum. Maksudnya Sarah boleh faham, oh okey faham. Ataupun saya pergi, Sarah, Jordan. Sarah still boleh bayangkan, walaupun macam tak habis lah ayat tu. Tak habis, tapi faham Jordan. Faham minum. Tapi tiba-tiba, ke Sarah, ke. Still tak faham. Okey. Berarti, bila kita baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, dia seolah tergantung. Okey, jom kita mula. Baik, jom kita mula dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi Kita adalah faham. maksudnya kita Ada mulakan mula. majlis ke Kita mulakan kelas. majlis dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Kalau tiba-tiba saya masuk, duduk dan saya kata dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Macam tergantung apa benda yang kita nak buat dengan nama Allah tu. Okey, sebab itu ada ulama dia bincang seolah-olah Allah tinggalkan tempat kosong ni. Seolah-olah lah, tak ada lah tempat kosong sebelum tu. Tapi seolah-olah kita sendiri yang isi apa yang kita nak mulakan dengan nama Allah. Saya Sebanyak nak mula, mungkin. Sebanyak mungkin. Sudah tentu tak boleh kan? Sebab kita selalu isi Oh, tak bagi boleh. Allah ya Rabbi, ya Rabbi. Selalu kita isi dengan masa nak makan, masa Ya. apa nak bawa kereta Kadang-kadang kita ke. nampak spesifik je kan. Sebenarnya banyak tak perbuatan kita yang kita nak buat. Banyak sangat. banyak, tak terkira. Jadi kita dah isi sendiri. Saya nak drive dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Saya nak makan, saya nak tidur, saya nak belajar, saya nak baca Quran, saya nak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita taklah lafaz. Tak adalah kita kata, okay, saya nak Dalam hati belajar. je. Dalam hati je. Ataupun perbuatan kita dah menunjukkan kita buat sesuatu tu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. So, dalam arti kata lain juga, ayat ini adalah kita sebutkan ini adalah maksud dia asta'inu billah. Apa maksud asta'inu billah? Maksudnya saya minta bantuan daripada Allah. daripada Allah. Dengan Allah boleh? Dengan Allah, kepada Allah. Billah. Ini maksudnya kalau ikutnya dengan. Okey, ataupun kita kata kalau dalam bahasa Asta'inu Melayu billah. kita kata saya minta bantuan dengan Allah, saya minta bantuan kepada Allah, macam itulah. So ayat ataupun basmalah ni dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, berarti saya minta bantuan dengan Allah dalam urusan yang saya nak buat ni. Tapi subhanallah, pelik tak kita? Tak pelik, sepatutnya kita macam wow. Sebab benda-benda baik je kita mula dengan bismillah. Tak ada orang yang buat benda-benda yang tak baik, contohlah mencuri ke apa kan. Dia macam orang kata apa? Dia rezeki. Ya. Tahu kata bila Ya. kita nak buat sesuatu benda yang baik, kita mula dengan bismillah. Subhanallah. Tapi saya punya azam tahun ni jugalah, maksudnya untuk menggunakan Bismillahirrahmanirrahim ni dengan lebih banyak, because all this while kita guna untuk certain perbuatan saja kan. Contoh setiap kali nak angkat phone ke boleh juga okey Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya cara baru buat aku bawa gini. Tapi tak cakap dengan siapa-siapa, kata hari ni aku nak mula semua benda dengan bismillah. Ya. Hari ni. Tapi macam kita pun tengok okay, awal-awal kita bismillah lagi. Lama-lama kita hilang lah. First day lah ni. Pada lama tu macam dah skip dah. Ingat balik, buat balik. Kena tanam azam tu lah. Kita lah. Betul. Contoh nak buka buku pun okay, Bismillah. Dalam hati je lah kan. Tapi at least nanti kita punya perbuatan terjaga lah. Akan terjaga. Tapi cara sebenarnya amazed dengan satu benda. Cara pergi Kelantan. Pergi kedai DIY je. Budak tu pekerja je, bukan bos dia. Kita pun nak bayar. Kita nak bayar kan. Dia pun ambil kad kita. Nak cucuk ni. Dia ambil kad kita ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, budak ni tak pernah tengok di Kuala Lumpur. Tak pernah tengok orang buat gitu. Tapi macam di Kelantan ada 2-3 kali benda yang macam Allah. Kita tengok dia, kehidupan dia, diri dia biasa. Tapi luar biasa bagi kita dia. Pada mata kita tu dia tu luar biasa dengan dia mula bismillah tu saja saat ni. Kan? Macam terkejut lah. Subhanallah, betul. Dia ada, kita tengok pendek tu kan, tapi memberi kesan. Dan bila kita minta bantuan Allah dalam urusan kita, insya-Allah Allah akan bantu dan Allah akan jaga. Sepanjang kita buat
benda tu. Jadi seolah-olahnya tergantung, tapi sebenarnya taklah tergantung. Kita memahami apa-apa yang saya nak buat, seolah-olahnya perkataan dia adalah abda'u. Abda'u, saya mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Abda'u, saya mulakan. Saya mulakan benda ni dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Dan sikit saja sebab kita dah syarah dah, nanti mungkin Sarah boleh tengok balik juga. Okey, beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Okey, asalnya perkataan yang sama, rahama. Ada perkataan rahama atau rahim. Baik. Kat mana? Ada huruf ra, ada huruf ha, ada huruf mim. Sama juga ada huruf ra, ada huruf ha, ada huruf mim. Maka asal perkataan dia sama sahabat. Rahim. Sebab itu maksud dia kadang-kadang kita jumpa ni Maha Pemurah, ni Maha Penyayang. Pemurah Maha Penyayang dia kurang sama, ataupun Maha Penyayang Maha Mengasihani. Jadi kurang sama. Sebab asal perkataan dia mula-mula adalah dengan perkataan yang sama. Cuma apa maksud Rahman? Rahman maksudnya kasirur rahmah. Kasir banyak kan? Banyak. Rahmahnya sangat banyak. Sangat luas. Sangat besar. Maka sebab tu ada sebahagian pendapat dia kata bila dekat sini Ar-Rahman ini dia meliputi semua makhluk. Beriman tak beriman, muslim tak muslim, buat taat, buat maksiat, semua orang dapat. Sebab banyak sangat. Maksudnya nikmat kesihatan, kekayaan rezeki apa semua tu semua masuk dalam sifat Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Yang memberikan sangat banyak. Okey. Yang kedua Ar-Rahim pula, manakala Ar-Rahim pula. Ar-Rahim maksud dia adalah daimur rahmah. Daim adalah sentiasa. Oh, maksud maha kan? Konsisten. Dua-dua ni maksud maha dah. Betul tak? Sebab kita katakan ada tak manusia yang luas sangat kasih sayang dia? Ada je dia malas nak sayang. Dia cepat pula. sabar. Tak. Maksudnya ada je time-time macam okay, time ni aku sayang, time ni tak sangat. Betul. Manusia tidak akan ada dua sifat ini dalam masa yang sama. Tak akan. Yalah. Mungkin dia seorang yang sangat penyayang, tapi dia tak konsisten. Ya. Dia sangat tapi dia ada time, ada mood dia. Tak payah cakap kat orang lain lah, kita pun. Kan? Kita pun kadang-kadang kita macam, awak kali ni dia annoyed tak tahu. Siapa tu suami Ustazah ke? Saya lupa dengan husband 360 lain yang macam sampai saya fikir macam mana aku boleh kahwin dengan dia. Sebab lain beza-beza. Karakter ke? Lain sungguh karakter. Saya dia cakap banyak, energetik macam ni kan. Lepas tu suami saya lapar ni, main lembut, main bertenang, sabar kita ni. Macam mana kalau sama? Sama, tak adalah komplimen kan. Tak ada orang yang akan sama-sama. Dia sama naik lah. Dia sama panggil naik. sama naik. Macam tu. Ya ke? Ayuh. Saya lah yang annoyedkan husband. Biasa. Sebabnya kita yang macam, kenapa dia macam ni? Kenapa? Saya banyak question kan. Saya fact and figure. Saya affirm. Ada husband macam, tak apa orang buat kat kita, tak apa. Tak ada. Saya nak confront. Saya jenis tu. So macam saya lah selalu annoyed. Mesti start fikir macam, mana lah perempuan ni kan. Tapi maksudnya, nak kata sifat manusia, dia tak akan banyak dalam masa yang sama dia konsisten tak. Sama ada dia konsisten memberi tapi tak banyak. Dia mungkin bagi sengit. Contoh lah, ni contoh kemanusiaan. Sengit tapi bukanlah sekali bagi 50. Ataupun sekali bagi dia bagi 50. Lepas tu bulan depan pula lah bagi. Tak mampu nak bagi 50 setiap hari. Ni contoh lepas duit. Contoh kasih sayang pun sama je. Hanya Allah yang bersifat dengan banyaknya kasih sayang dan sentiasa kasih sayang. Manusia takkan ada sifat ini. So kita sedang meminta bantuan Allah yang sangat banyak kasih sayangnya dan sentiasa kasih sayangnya untuk bantu kita uruskan kehidupan kita tu, apa yang kita buat. Sebab tu maksudnya asta'inu billah, saya minta bantuan darimu Allah yang engkau sangat banyak rahmatmu, yang engkau sentiasa bagi. Sebab manusia takkan sifat kedua-dua. Astagfirullah billah. Mungkin kita dah salin ke hari tu? Astagfirullah billah. Dah. Saya dah contoh astagfirullah billah. Tapi Sarah tak ada hari tu kan. Sebab tu kita pula. Astagfirullah billah.
Billah. Aku minta bantuan denganmu ya Allah. Aku Sedap minta doa bantuan. ni. Sedap ni. Kalau salah doa kan kadang-kadang kita nak Asta'inu maksud dia aku minta bantuan. Bantu. Minta bantuan. Yang tu yang kita baca nasta'in. Nasta'in. Maksudnya dalam Macam mana? Istajib doa anda. makbulkan doa kan. Makbulkan doaku. Kalau kita doa kan kita pun macam merayu lah pada Ya, Allah. ya. Istajib doa Maksudnya dalam anda. perkataan asta'inu tu dah ada maksud aku minta Mohon bantuan. bantuan. Asal perkataan dia ista'ana. Ada perkataan saya tak atau aku. Dalam perkataan asal ista'ana tak ada. Tapi dalam asta'inu ada. Ada, okey. Ni. Alif ni maksudnya saya. Okey, faham. Okey. Kalau nun yang kita baca, ingat tak dalam surah Al-Fatihah nasta'in. Nun tu nun maksudnya kami. Okey. Nasta'in. Faham. Nasta'in. So nasta'in kami, asta'in saya. Baik. So dalam ni asta'in bila saya minta bantuan kepada Allah. Asal perkataan dia ista'ana. Ista'ana ni dalam bahasa Arab ni lafaz perkataan dia akan naik Tak perlu bertambah Tak perkataan, perlu. cuma huruf saja. Okey. Pada kebanyakan maksud. Contohlah, contoh ambil ringkas satu je sebelum kita masuk ayat pertama. Akala tu lah semalam. Akala yang kita masuk isim fa'il maf'ul. Hmm. Yang perkataan asal dia. Contoh perkataan asal dia kharaja. Khuruj. Apa maksud kharaja? Keluar. Yang ni keluar. Akhraja. Yang keluar. Bila maksud akhraja, Saya keluar. okey. Itu lafaz kita sikit. Salah Kalau saya keluar, akhruju. Okey. Baris je kan? Akhruju, saya keluar. Tapi baguslah lafaz. Bagus. Sebab dia hafal dah. Khuruj. Saya keluar. Keluar. Kalau kita sebut khuruj, Khuruj pengeluaran. Dia kata terbitan. pergi Mekah. Masa solat Jumaat, semua pintu tutup. Semua jemaah tengah berdiri semua. Aku Sarah ni tahu widak nak keluar daripada situ dah. Tak jumpa jalan keluar ni. Sarah pergi cakap dengan Arab tu, khuruj. Khuruj. Sebab dia tak ada siapa dah tolong kita. Dia pun khuruj. Arab kan dia over sikit. Khuruj. Hina. Pandai ni. Khuruj maksudnya keluar ataupun pengeluaran. Dia macam yang ni kata terbitan. Yang ni bentuk noun. Jadi siapakah yang aku ingat perkataan khuruj? Akhraja maksud dia? Okey. Akhraja, kalau akhruju tadi saya keluar kan? Akhraja mengeluarkan. Okey. Perbuatan lah. Beza dah. Saya keluar dengan saya mengeluarkan. Af'ala. Beza. Saya keluar daripada bilik lofa. Beza dengan saya mengeluarkan. Ini belajar kami. Yang tu bahasa Arab. Yang tu bahasa Arab. Okey, baik. Okey. Satu lagi perkataan makhraj. Makhraj. Ini yang selalu penggunaan kita guna kan? Makhraj Tempat ni keluar. Tempat keluar. Tempat keluar merujuk kepada makhraj yang kita belajar dengan tajwid. Ataupun makhraj adalah ni contohnya kan kita ada exit. Kalau macam nak tanya mana tempat keluar. Tempat keluar ataupun pintu. Mana apa? Aina. Okey. Where. So makhraj ni. Kalau kita macam kita tengok pintu dekat supermarket ke apa semua dia tulis exit kan? Itulah maksudnya makhraj. Tempat keluar. Baik. Okey. So settle yang ni? Settle. Okay. So bermula hari ni apa reflect kita untuk basmalah? Semua benda sebaiknya menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita minta bantuan Allah. Semoga Allah mudahkan. Tak ada bateri dah phone aku ni. Dah kena stop. So terima kasih lah yang semua yang kita baru nak start surah An-Nas. Tak sempat nak tengok surah An-Nas. Kita baru start lah. Yelah, Kita baru nak start masuk surah An-Nas. Alright. So tak sempat nak. Bateri dah nak kong. Okay, tak apa. Tak apa, saya teruskan. Alright. Kalau habis saya ni Kita je. mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dah habis. Qul a'udzu Qul a'udzu birabbin nas. Mana power bank ya, power bank. Nas. Sana power bank. Ini ayat pertama. Okey. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah
saya berlindung dengan Tuhan manusia. Macam mana nak buat ni? Katakanlah Sabar. Dan nak charge phone. Sana. Charge phone. Macam mana nak letak? Boleh. ke kena kod sana boleh ke apa? Mana? Kalau dia baring macam ni, Kena baring. Di atas tu. tak baring kod sana. RM10 lah. Okey, dah tukut. Kena hati-hati. Okey. Okey. Tapi dia pakai power bank lain. Sebab kita sekat tak banyak orang. Tunggu sana. Oh, Ustaz Yusof dia mengajar dekat mana? Dia satu tim lah. Satu tim kami dekat Tadabbur Center. Tapi saya belajar banyak dah dengan dia. Saya pun di kelas dia. Dekat mana Tadabbur Center? Kota Damansara? Tadabbur Center dekat Bangi. Tadabbur Center dekat Bangi. Tapi macam Ustaz Yusof ni memang lagi guru-guru kan. Lagi sini lah. So saya pun pergi kelas. Dia mengajar. Dia nak dia 5 point. Betul. Yang ni Sarah belajar kat mana? Dekat rumah. Ustaz main rumah. Oh, sekarang ada lagi? Ada? Oh, so Sarah seorang kau macam mana? Satu family lah. Satu family. Okay, bestnya. Dengan Saya sport memang drama. Masya Allah lah. Okey, alhamdulillah. Okay, baik. Jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Baru nak masuk guys surah An-Nas. So semoga dapat manfaat lah. InsyaAllah. Okay, surah An-Nas. Ayat pertama ialah Qul a'udhu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad. Okay, kalau kat sini kita jumpa je perkataan Qul, ni merujuk kepada Muhammad Nabi sallallahu alaihi sallallahu wasallam. alaihi wasallam. Walaupun surah ni diturunkan untuk Nabi ataupun Nabi yang spesifiknya menerima surah ini ataupun Allah suruh Nabi yang sebut, tapi kita ambil umum lah Quran untuk kita juga kan, sampai kepada kita. So qul, katakanlah a'udhu, saya berlindung dengan Tuhan sekalian manusia. Baik, ayat pertama. Tata hari ni ayat pertama je. Dah 11.30 dah. Tapi baguslah kita nampak detail sikit insya-Allah. Baik, katakanlah yang ni saya dah saudara, antara sebabnya adalah Nabi ada gangguan, maksudnya diganggu dengan cabaran disihir dan sebagainya. Maka Allah turunkan dua al-mu'awwidataini untuk orang kata apa, melepaskan daripada belitan ataupun tali tersebut. Baik, qul a'udzu, saya berlindung. Yang ni kat sini maksudnya saya. Yang ni macam ni. Yang ni bila ada hamzah umumnya maksudnya balik pada saya lah. Macam contoh kita baca tadi asta'inu billah. Baik. Saya berlindung bi rabbin nas, dengan Tuhan manusia. Baik. Kalau tengok dekat sini dengan yang tadi kita kata ini adalah huruf. Dia macam ba ni untuk membawa maksud babul isti'anah, ba minta bantuan. Minta bantuan. Sama macam bismillah. Betul. Maksudnya kita minta perlindungan ni daripada siapa? Kepada siapa? Kepada Rabbin Nas. Baik. Kalau kita tengok kat sini maksudnya Tuhan. Hari itu kita jumpa dalam surah Al-Fatihah, Rabbil Alamin. Okay. Apakah maksud Rabb? Berbeza dengan ilah. Okay. Kita akan jumpa ilah dalam ayat Fatihah boleh? Al-Fatihah. Okay. Dua-dua bermaksud Tuhan Allah. Tuhan, okay. Tapi Rabb, Tuhan ni Tuhan yang memberi. Memberi nikmat, memberi kesihatan, memberi rezeki, memberi segala apa yang kita dapat pada hari. Ilah ni adalah, maksudnya Rabb ni adalah daripada Allah kepada makhluk. Ilah ni daripada makhluk maksud bukan makhluk, manusia lah kan? Ya. Sorry, Rabb ni adalah daripada Allah kepada manusia. Ilah ni manusia kepada Allah, maksudnya sembahan. Sembah. Betul. Yang ni daripada sudut penyembahan. Ilah ataupun kita sebut sebagai al-ibadah. Kita pakai ilah ni untuk refer kepada konteks kita menyembah Allah. Betul, penyembahan. Maksudnya kita solat, kita puasa, kita bagi sedekah, zakat, semua tu kepada Allah. Betul. Sekarang kita akan tengok kat sini. Sebab tu dalam syahadah Sarah kita ucap la ilaha illallah. Bab penyembahan
tiada Tuhan. Yang ini pun terjemahan dalam bahasa Melayu, tiada Tuhan, ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bererti sebab tu tadi Lofa sebut daripada, kalau Rabb ni seolahnya daripada Allah kepada manusia. Kita spesifik manusia sebab dalam surah An-Nas. Doa-doa pun kita akan sebut Rabb. Rabb. Okey, sebab sifat yang memberi, sifat yang mengabulkan hajat, sifat yang memberi perlindungan, sifat yang memberi rezeki, hajat dan sebagainya. Sifat Allah sebagai Rabb yang memberi. Okey. Yang ni secara ringkas lah. Berbeza dengan ilah, menyembah. Bila sebut menyembah, maksudnya daripada makhluk kepada Allah. Allah tak sembah makhluk. Subhanallah, Allah Maha Suci daripada sebarang bentuk sifat-sifat manusia. Jadi, bila daripada manusia kepada Allah, kan, Allah menyembah, manusia menyembah Allah, makhluk menyembah Allah, maka ini kita ada konsep penyembahan. Bila sebut penyembahan, itulah kita contohkan tentang ilah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Sama ada ilah dengan Rabb, sama. Allah Ta'ala juga. Cuma penggunaan. Ilah disebutkan dalam bentuk spesifiknya penyembahan, ibadah. Kita menyembah Allah, kita solat ke Allah, kita buat ibadah kepada Allah. Kita minta doa kepada Allah, kita minta hajat kepada Allah. Dan Allah dengan sifat Rabbnya, sifat murabbi, sifat pendidik, sifat yang mengurus takdir manusia, yang akan memberi kepada manusia. Maka kita nak sebutkan, kalau ikut Rabb ni lebih spesifik daripada ilah. Sebab apa lebih spesifik? Sebab Rabb, Allah sahaja yang Rabb, Allah je yang boleh bagi. Tetapi ilah banyak. Sebab apa banyak? Walaupun sebenarnya yang hak dia Allah je, tapi yang batinnya kan banyak orang sembah lain daripada Allah. Sebab tu ilah lebih besar, ataupun lebih, kita kata lebih umum ketuhanan. Sebab tu kita menafikan tiada Tuhan. Tak ada Tuhan lain dah yang maksudnya ada yang semua batu sembah, patung sembah apa semua tu. Betul. Tiada ilah selain pada Allah. Ya, tak ada ilah selain pada Allah. Sebab ilah ni kan kita contoh tentang penyembahan. Kita memang sembah Allah, tapi ada orang lain yang sembah, macam Lofa kata, batu, matahari, pokok dan Tuhan-Tuhan lain. Dia pun sembah juga, tapi penyembahan mereka semua batil. Penyembahan Allah adalah hak satu-satunya. Baik, so dekat sini kita dah faham maksud Rabb nah. Okey, sebab saat lagi kita akan jumpa ilah. So kat situ dia macam ringan sikit dah. Sebab kita dah cerita tentang Rabb. Baik, sekarang kita cerita tentang Rabb yang mana kita katakan daripada Allah kepada manusia lah. Itu kita nak cerita yang memberi dan sebagainya. Baik, manusia. Soalannya, kenapa manusia Allah sebut dalam surah ni? Sedangkan Allah bagi oksigen dekat pokok juga, bagi oksigen dekat binatang juga. Maksudnya binatang, tumbuh-tumbuhan, jin, semua. Adakah sebab manusia ni makhluk yang Allah paling cintai? Ya. Okey, Sarah nak jawab dulu. Sebab Anas ni. Kenapa Allah sebut Tuhan manusia? Sebab Allah menciptakan khalifah. Kenapa Allah menciptakan khalifah? Masya Allah, betul, reflect dia. Ataupun yang apa dia guna kan, yang paling perlukan perlindungan ni Barakallahu fiik adalah manusia. Yang pertama adalah kerana manusia adalah makhluk yang dimuliakan. Antara sifat dimuliakan adalah dengan adanya akal. Makhluk ni tak ada akal. Kalau kita ingat balik hidayah kan, 5 jenis hidayah, Panca indera, hidayah ilham, panca indera, semua makhluk lain dapat juga. Hidayah akal manusia dapat. Semua dapat. agama. Hidayah agama tak semua orang dapat. Hidayah taufik lagilah spesifik, tak semua orang dapat. Tidak. So manusia adalah makhluk yang paling mulia, yang dimuliakan, dan antara bentuk kemuliaan dia adalah akal. Maka dia macam ni lah, kalau kita nak faham seolah-olah antara semua-semua makhluk ni, manusia ni lah ketua dia, seolah-olah. Maka macam tu. Dan yang kedua, betul apa yang Lofa sebut tu. Yang Sarah sebut tu betul juga. Maksudnya itu reflect kita. Yang kedua adalah kerana manusia sangat-sangat memerlukan sangat-sangat memerlukan perlindungan.
daripada Allah. Tu dia. Cita-cita nak jadi doktor tak jadi. Tulisan. Okey, jelas tak? Kerana manusia antara makhluk yang sangat-sangat memerlukan perlindungan Allah. Kita terdedah dengan semua mara bahaya. Luar, dalam, malam, siang, semua ada bahaya kan? Maka ini antara sebab kepada penyebutan An-Nas. Dan kalau kita perasan berapa kali dalam surah ni diulang An-Nas? 3 kali. 3 kali. Itu pun juga menunjukkan kemuliaan manusia di sisi Allah Ta'ala. Dan dinamakan surah ni dengan surah An-Nas kerana pengulangan tersebut menampakkan keperluan manusia kepada bantuan perlindungan Allah. Manusia tu asal daripada insan. Insan, nisyan, insan tu ya. Manusia perkataan ni daripada insan. Insan. Derive from insan. Ya. Insan, maksud insan adalah lupa. Lupa, betul. Kita ni adalah makhluk yang Pelupa, betul. Sebab itulah ya Allah. So, Kena mengulang-ulang. kan. Aha. Kita lupa. Tak lagi lama ni balik ni pun lupa dah kan. Saya surah kira juzuk Ammar ni boleh dikatakan berapa kali dah mengajak. Sebab kalau mengajak pergi berkongsi kat muslimat, kuliah-kuliah muslimat. Tapi nak main mengajak Sarah dengan Rofa mesti kena baca lagi. Sebab nak tambahan baru ataupun takut Maksudnya, ada benda yang lupa. Kita ni secara, how do I say, penciptaan kita makhluk yang sentiasa Ada kelupaan dia, akan lupa. Akan lupa. Tapi kita diberikan yang akal. Dah lebih daripada yang lain kan. Cuma pelupa. Semalam atau 2 malam lepas dia baca satu kata-kata. Wallahu a'lam bissawab, dia kata mungkinkah kelupaan kita tu disebabkan dosa-dosa kita. Kan? Mungkin wallahu a'lam bissawab, kita pun tak tahu kan. Mungkin juga. Yalah kalau kita memang duk sentiasa buat benda baik, insya-Allah Allah jaga ilmu kita tu kan. Tapi apa pun sebab tu ada doa Allahumma inna, kan? Macam mana doa dia? Zakirna ma nasina, wahai Allah, ingatkan kami apa yang telah kami lupa. Ada orang baca Allahumma zakirna ma nunsina, yang dilupakan. Maksudnya yang kita lupa ataupun yang kita dilupakan tu, ingatkan kami, tuan-tuan doa kan. Baik, balik kepada ayat berikutnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Saya rasa boleh pergi sampai ayat 3 hari ni, insya-Allah. Malikin nas, ilahin nas. Dia agak, bukanlah kata agak senang ayat ni, tapi sebab An-Nas tu dah berulang kan. Jadi sekali terang sahaja. Baik. Kerana manusia dimuliakan, sangat mulia. Dan manusia lah makhluk yang sangat memerlukan bantuan perlindungan daripada Allah. Baik, kalau kita tengok kat sini, kita nak spesifik pula. Tadi kita bincang Rabb, Tuhan manusia. Rabbin nas ini adalah sandaran ni, kata sandaran. Maksudnya Tuhan siapa? Tuhan manusia. Faham? Walaupun sebenarnya Tuhan seluruh makhluk. Okey. Baik, sekarang kita nak tengok pada perkataan Malikin nas. Malikin nas. Kalau tadi dalam surah Al-Fatihah kita jumpa Maliki Yaumiddin, ataupun bacaan kedua adalah Maliki Yaumiddin. Yang tu kita dah syarah juga. Dalam surah Al-Fatihah, dua-dua qiraat, dua-dua jenis bacaan ini diterima. Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Baca cepat atau baca lambat dua-dua boleh, kerana membawa maksud yang sama. Sekali lagi, kalau tadi kita tengok Ar-Rahman dan Ar-Rahim, manusia takkan ada dua-dua sifat tu. Samalah dengan Malik dengan Malik. Kedua-dua sifat ini manusia takkan ada dalam masa yang sama. Allah sahaja. Okey. Apa maksud Malik? Kalau dekat sini Malik maksud dia apa? Raja manusia. Raja. Kak Umar sekarang. Raja manusia. Okey, Mas. Ada tak call rumah kat sana? Bila sebut raja, dia pun kita boleh faham tentang pemilik. Kan? Kalau kat sini, dekat sini dalam kitab disebutkan uluhiyah, rububiyah. Kan sifat tauhid kita yang rububiyah. Kalau yang ni al-milkiyah. Maksudnya Milkiyah, kepemilikan. belajar lagi tu. Pemilikan. Maksudnya manusia ni pemilik dia siapa? Allah. Manusia ni siapa raja dia? Allah. Okey, dia dah naik sikit dah. Kalau yang ni saya akan letak kat sini. Macam tu kan. Sini Arab.
Sini Malik. Sini ilah. So dia akan naik ke atas. Saya bawa contoh. Baik. Tadi kita contoh tentang raja, pemilik. So kita nak sedar atas manusia ini, raja dia ataupun pemilik dia adalah manusia. Sebab tu kita minta kepada perlindungan kepada pemilik kita. Seolah-olah bila kita, bukan seolah-olah, kita memang hamba, kan? Kita memang nak buat sesuatu, kita perlukan sesuatu, mesti minta pada Tuhan. Betul tak? Baik. Dan ilah, perkataan ilah pula, bila kita tengok dekat sini, ilah, ilahin nas, Tuhan juga. Tapi apa beza dekat sini? Tadi kita katakan yang ni ilah adalah dalam bentuk penyembahan. Kita memang sembah kepada Allah sahaja. Dan Tuhan yang disembah, satu-satunya Tuhan yang disembah oleh manusia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ilahin nas, ini pun juga manusia. Baik. Sekarang kita tengok dekat sini, saya buat tangga macam ni. Rabb. Tadi kan saya cerita apa beza Rabb dengan ilah, sebab dia lebih spesifik. Daripada sudut pemberian, pengatur, pengurus tadbir hanya Allah sahaja. Berbeza dengan ilah. Sebenarnya ilah pun yang layak disembah hanyalah Allah sahaja. Cuma ada manusia yang batil menyembah Tuhan yang batil. So ilah ni Tuhan yang kita kata lebih besar. Baik. Saya jumpa satu ulama dia bincang macam ni. Kenapa Rabb, Malik dan ilah yang pertama kenapa disebut sifat Allah sebanyak 3 kali? Sebab perlindungan yang kita nak minta tu besar. Iaitu daripada syaitan. Dia tak sebut ilah dulu. Dia sebut Rabb dulu. Kenapa dia tak sebut ilah dulu? Okey, kenapa dalam bentuk ini? Sebab tu saya buat macam ni, dia lebih meninggi. Baik. Kerana Rabb seolah-olah kita sebutkan ni dalam bentuk seorang manusia lah. Baik. Seorang manusia dia ada masalah. Dia tak pergi terus dekat sultan. Dia pergi dulu dekat siapa? Ketua kampung misalnya, yang mentadbir urus negeri tersebut ataupun kampung tu lah. Ya, dia by ni lah peringkat lah. Peringkat. Dia tak pergi terus. Saya ada masalah lah, ayak tak ada lah dekat Selangor contohnya kan. Terus pergi ke sultan ke tak, kita bawa kepada berperingkat misalnya lah. Dan orang yang spesifik sahaja boleh pergi dekat. Ni tafsiran dia orang lah. Ni kita nak katakan, nak bagi faham analogi. Kita nak faham dalam kehidupan kita manusia. Kita ada masalah, kita pergi dulu dekat. So pada kita, kalau kita baca kita feel macam tu kan. Kita feel macam lagi meninggi. Ya, lagi meninggi. Kurang daripada benas. Malikin nas, ilahin nas. Dan even tu kalau kita sebut, bila sebut nas kali pertama, kita kata tak gusbam lagi. Bila kita sebut, kenapa aku ulang nama Tuhan sampai 3 kali ni? Kali ketiga, kali keempat, kali kelima, kita akan rasa lagi macam ada benda ni Allah nak cerita ni kan. Kenapa? Kita sendiri pun akan rasa macam tu. Sebab kita dah minta sebut nama Allah sehingga 3 kali. Kita bila sebut satu benda berulang kali, dia dah ada main satu lain macam kan perasaan kita kan. So bentuk analogi yang ada ulama datangkan. Contoh, seorang manusia, dia ada satu keperluan, dia ada satu masalah. Dia pergi dekat orang yang sepatutnya dia pergi dulu. Contoh, ni analogi kemanusiaan lah. Ketua kampung. So, ketua kampung tak boleh settle. Baru dia naik ke, kita kata apa? Menteri. Lebih kurang lah kan. Dan bila menteri tak boleh settle, baru kita pergi dekat PM misalnya. So beginilah analogi. Kita tak sebutkan kata Rabb ini ketua kampung tak. Allah. Semuanya Allah. Tapi nak bagi tahu kekuasaan Allah tu daripada kecil sehingga besar, Allah sahajalah yang boleh menguruskan. Daripada sekecil-kecil masalah. Sekecil-kecil masalah sehingga sebesar-besar masalah. Daripada sekecil-kecil benda kita nak minta sampai sebesar-besar benda. Sebab itulah kita balik kepada Allah dalam situasi apa-apa hajat dan keperluan kita. Apatah lagi manusia adalah makhluk yang paling banyak dan kita. This morning just a sharing. Pagi tadi aku macam rambut kecekering sikit. Ya Allah, kita first thing first kita akan fikir nak beli serum ke, nak beli oil ke untuk bagi rambut lagi moist kan. Saya fikir balik, tengok Tuhan, wah gila rambut aku ni cantik dah. Okay. Betul tak? Bila kita dah ada,
kita dah ada ilmu sikit. Saya tak kata ilmu banyak sebab apa? Sebab dia mesti mula dengan sikit. Dia tak, Kan? Dia tak akan terus kita pandai. Kita akan belajar banyak ni kan. Mm. Sikit. Kita akan sentiasa relate kehidupan kita. Macam hari ni contohnya. Kalau tak cerita surah An-Nas pun, cerita bismillah saja pun dah reflect banyak dah. Kan? Macam Lofa kata, tak apalah minta dengan Allah dulu. Baru fikir serum ke, apa ke kan. Rasanya kita dah mula Kita tak mengecualikan dia. Ya. Macam okay, include Allah in whatever that I want. Ya. Walaupun minyak rambut. Ya, betul. Kan, betul. Sebab lepas tu, tapi kita sebagai manusia, akhirnya kita kena ada usaha kita. Tapi sebelum meletakkan usaha kita kena ingat na'budu. Nasta'in. Yang aku sembah, yang aku minta bantuan. Kita tak boleh juga berusaha tanpa minta ke Allah. Tak boleh juga minta ke Allah tanpa usaha. Sebab benda tu kena Allah dan usaha. Dia macam tu. Yang ni kalau cerita contohnya dalam surah Maryam. Surah Maryam ataupun situasi Maryam. Kisah Maryam misalnya kan, ada masa kecil-kecil, masa dia duduk dengan Nabi Zakaria, dia dapat makanan sendiri. Ingat tak? Bila Nabi Zakaria Tuhan masuk, yang Allah yang bagi makan dia, buah-buah yang pelik-pelik, betul. yang bukan ikut musim Nabi kan. Zakaria macam mana hang boleh dapat ni? Dia kata daripada anak lelaki hada, kata daripada Indillah. Tapi bila masa dia nak beranak, kan dia duduk bawah pokok kurma kan. Dia goncangkan pokok kurma, Allah suruh goncangkan. Berarti dekat situ Allah suruh dia usaha. Sedangkan yang masa kecil Allah boleh je bagi orang kata apa? Daripada mana-mana. Ada wujud. Ada je. Berarti dekat situ ada sebagai ulama bincang nak bagi tahu kata manusia ni kena hidup dia dengan usaha dia juga. Tetapi usaha tidak boleh melangkaui benda yang Allah takdirkan. Okey. So dekat sini, balik kepada sini, bila Allah ulang 3 kali. Katakanlah wahai Nabi SAW, saya mohon perlindungan ataupun saya berlindung dengan Tuhan manusia, Raja manusia, Tuhan yang disembah, yang tidak ada penyembahan selain daripada Allah Ta'ala. So 3 kali di sini pun kita nak faham manusia satu makhluk yang dimuliakan kerana adanya pengulangan manusia. Yang kedua, kerana manusia lah yang sangat memerlukan perlindungan Allah. Maka Allah sebut pun cantik stages dia. Ya, daripada urus takbir, urus tadbir, kepada kepemilikan, kepada ketuhanan secara umum pun, kesemuanya adalah balik kepada Allah Ta'ala. Dan bila kita sebut sekali, mungkin kita pun tak kita kata tak rasa sangat. Bila kita sebut 2-3 kali, kita makin rasa. Sebab apa? Sebab kita sedang menuju kepada satu bentuk kejahatan yang sangat-sangat Bahaya besar, bukan untuk diri kita semata-mata, tapi untuk agama kita, True. untuk akhirat kita. Maka sebab tu kita memerlukan 3 kali. Ataupun kita bukan kata memerlukan, Allah takdirkan, Allah hikmahkan 3 kali penyebutan nama Allah dalam nak menuju kepada perlindungan satu benda yang sangat Tak bisikan ni memang bisikan ni kan. Sebab tu bisikan tu lebih dahsyat. Okey, ada benda yang Sarah boleh share? Mana? Yang sama. Ya. Exactly sebenarnya. Ya. Dia pun menaik juga. Oh, Masya Allah. Okey. Adakah maksudnya saya dengan Ustaz Isa baca yang sama? Baca kita yang sama. Tapi sebenarnya memang para ulama dia banyak-banyak pendapat. Tapi bila kita baca balik Anas tu, kita bila part ni dia jadi saya sikit kan. Ya. Sebabnya Rabbana subhanakin. Kan? Maksudnya kita nak cakap dengan Allah. Kalau saya sebut macam ni dalam bahasa yang berbeza. Ingat tak satu hari Susah banget sikit Zazah. Dia tak nampak muka Zazah. Okey. Tengok yang ni juga lah. Mana lah tu. Tak lah. Okey. Contoh dalam situasi bila Nabi dapat wahyu balik daripada Gua Hira kan. Nabi balik dalam keadaan panik. Ni satu benda yang saya nak share dengan Sarah, dengan Lofa. Lofa akan berhadapan dengan fasa baru kehidupan insya-Allah. Kita yang dah jadi isteri kan. Nabi balik dalam keadaan panik dan takut. Khadijah dia tak tanya lagi kan. Khadijah dia kata zamiluni selimut aku. Khadijah selimut dulu dan sebagainya. Okey. Lepas tu baru Nabi cerita. Nabi kata aku ni semua dapat datang malaikat kepada aku semua. Jadi Khadijah ni dia kata kita apa tenang. Wahai Muhammad, ini saya guna blend bahasa saya. Wahai Muhammad, tenang. Takkanlah Allah nak zalim kat kamu. Allah takkan zalim kat kamu. Kamu orang yang jaga silaturahim. Kamu orang yang banyak sedekah, orang yang tolong orang.
sama dah, orang yang sama dah, yang sama. Cuma kita kata apa? Pujian Pujian tu berbeza. So, sama lah kita tengah puji Allah dengan pujian yang berbeza. Tapi semuanya sifat Allah. Kan? Sarah ni bagus, soleha. Sarah orang yang sama. Tapi saya kata, Sarah kan bagus. Contohlah saya nak satu kat Sarah kan. Sarah. Kan? Sarah kan cantik, bagus, soleha, kaya misalnya. Saya tengah memperbanyakkan. Pong. Orang kata, pong Pasal kata. Orang hantar panggil kalau pong lah. ni bodek lah. Maksud bodek lah, bodek. bodek. So, bukanlah kita kata kita bodek Allah. Tapi kita nak memahami, Allah mengajar kita tata cara nak minta perlindungan kepada Allah dengan memperbanyakkan pujian kepada Allah. Bahkan kita bila kalau manusia, kita pergi orang yang berbeza. Pergi Allah, tapi kita sebagai hamba, kita pergi kepada Allah juga. Cuma sifat Allah itu sangat banyak. Bukan sekadar Tuhan yang memberi, mengurus takdir yang daripada Allah kepada kita, tetapi juga Raja kepada kita semua, dan juga Tuhan yang disembah. Tak ada lain dah selain pada Allah Ta'ala. So ini nak cerita tentang 3 ayat pertama surah An-Nas. Dan esok insyaAllah kita sambung apa yang kita nak minta perlindungan tu. Dia yang ni adalah satu tema. Buka pembukaan dia lah. Min syarril waswasil khannas. Mungkin sedikit banyak esok sebab kita nak tengok waswas apa dia, khannas apa dia. Dan yang ni ada pengulangan. Kalau kita tengok nas, ini dalam bahasa Arab ada satu perkataan nama dia as-saja'. As-saja'. Dia dalam bahasa Melayu kita macam saja ataupun syair Oh, ataupun maksud pengulangan ni? Ya, dia bunyi sedap kan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Apa tahu yang sumpahan ilahin Allah tu? nas. Sumpahan Allah apa dia? Kalau sumpah Apa aqsam. aksam? Ataupun kita kata qasam. Qasam. Qasam bila kita masuk surah-surah yang mula dengan wa. Wadduha, wal 'asr, wal fajr, wal laili idza yaghsha. Ini Bahasa Ustaz ada pasal tak? aqsam. Tak payah kata bahasa kita, bahasa Kelantan, banyak bahasa Arab. Kalam kita. Okay, yang tengok live ni insyaAllah kita sambung ayat seterusnya esok. Masuk ke bahagian perlindungan apa yang kita minta lindung tu. Faham tak? Mereka faham tak? Boleh tanya dia. Faham ke? Cuba bagi thumbs up sikit. Faham ke tak faham? Kalau tak faham, kita tak buatlah live esok sebab ramai lah nak baca tafsir ni kan. Ramai kena belajar. Semua thumbs up ni Alhamdulillah. Kena belajar. Baru tahu. Baru ada makna. Kalau kat sini ada pendapat dia kata merupakan dia pengulangan dia tu dengan mengulang-ulang kata An-Nas. Pengulangan kalau sajak tadi dia rhythm. Dia lebih kepada rhythm belakang. An-Nas, Khannas, macam tu. Yang ni pengulangan manusia bertujuan untuk menambah makna pemuliaan dan pertolongan. Nak menunjukkan kemanusiaan, kemuliaan manusia dan keperluan manusia kepada pertolongan. Sebab tu ulang-ulang macam kita kata tadi lah. Okay. Faham kau? Okay, faham semua. Alhamdulillah semua nak buat live ni. Bella pun ada ni. Okay, esok kelas kita kau apa sebab? Esok 9. Macam biasa. Okay, insyaAllah. Sekejap. Esok apa? Rabu. Esok boleh dah Nova semula pukul 10? Boleh. Sebab saya presentation student Esok ada 8.10. apa? Tak ada apa, boleh. Boleh ke? Ada office, pergi office je lepas habis. Esok pukul Kami 10. Esok pukul 10. Set your alarm. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Zah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, see you. Assalamualaikum. Supaya dia tengok, ni Ustazah.